Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Donna. Di sini kami akan membentangkan tugasan kedua kami yang bertajuk Income Statement ataupun Penyata Pendapatan. Pada 2011, Peter Baskerville telah menyatakan di dalam penulisan beliau bahawa penyata pendapatan dihasilkan adalah untuk mengetahui prestasi kewangan dan aliran tunai sesebuah perniagaan atau syarikat dalam jangka masa tertentu. Manakala, My Accounting Course telah membahaskan bahawa penyata pendapatan juga dikenali sebagai penyata untung rugi yang dibuat oleh pengurus syarikat untuk menunjukkan pendapatan, perbelanjaan dan untung bersih atau rugi bersih untuk suatu jangka waktu. Penyata pendapatan adalah salah satu elemen penting di dalam laporan kewangan. Laporan kewangan penyata pendapatan dibuat untuk mengenal pasti prestasi kewangan syarikat, untuk membolehkan membuat pinjaman dengan bank, mengenal pasti resiko yang bakal dihadapi dan membuat rancangan untuk mengatasi, mengelakkan penyelewengan serta merancang percukaian. Ini adalah dinyatakan di dalam majalah Labur pada tahun 2020. National Gallery of Art atau Museum Seni Rupa Nasional didirikan pada tahun 1937 di Washington DC, Amerika Syarikat. Museum ini menyimpan koleksi sebanyak 141,000 lukisan, gambar, patung dan pelbagai bentuk seni visual atau seni rupa dari zaman pertengahan lagi. Masa operasi untuk museum ini adalah 10 pagi hingga 5 petang untuk hari Isnin hingga Sabtu dan 10 pagi hingga 6 petang untuk hari Ahad, dan cuti hanya pada hari Christmas dan hari Tahun Baru sahaja. Dr. Donna, saya Muhammad Taufik Darwaji akan membentangkan perihal pendapatan. Ada 4 isi kecil di bawahnya. Okey, yang pertama, maksud pendapatan ada 2014 Epstein menyatakan dapat dibezakan daripada keuntungan. Pendapatan muncul daripada aktiviti sesuatu entiti. Seterusnya saya akan bawa kepada 4 isi tadi, iaitu hasil terakru. Satu janji tak bersyarat yang diberikan kepada galeri pada masa akan datang. Hasil terakru ni meliputi sumbangan-sumbangan yang bakal wujud pada masa akan datang. Ini saya refer kepada tabel jadual penyata kedudukan kewangan National of Gallery, Art Gallery, USA. Seterusnya, tunai dan secara tunai. Galeri juga membuat pertimbangan bagi pelaburan jangka pendek, jangka panjang. Yang secara tunai mereka akan bawa kepada pelaburan jangka panjang. Perkara ini semua bagi tunai dengan secara tunai ini penting untuk diorang pengoperasian galeri. Seterusnya, koleksi seni. Koleksi seni yang terdiri di National Gallery of Art adalah lukisan, ukiran, karya kertas dan gambar. Di sini nak dinyatakan bahawa koleksi seni tidak tidak direkodkan nilainya di dalam penyata pendapatan atau penyata pendapatan. Seterusnya, peruntukan dari kerajaan persekutuan adalah salah satu pendapatan daripada di galeri ini. Dia dibiayai oleh 2 peruntukan daripada Kongres Amerika Syarikat lah. Peruntukan ini kepada 2, iaitu untuk gaji dengan perbelanjaan, lagi satu adalah untuk pembangunan, macam pembaikan dan pemulihan. Terima kasih daripada saya, Muhammad Taufik Darwaji. Saya pas pembentangan ini kepada sahabat pembentang saya yang lain. Salam sejahtera, nama saya Crystal N dan saya akan membentangkan tentang keuntungan. Keuntungan adalah kenaikan nilai aset atau harta tanah. Ia hanya akan wujud seandainya harga jual aset lebih tinggi daripada harga pembelian asal. Menurut White, Sondy dan juga Fried pada tahun 2002, pelaburan adalah aset yang diperoleh dengan tujuan menjana pendapatan atau penghargaan. Manakala amanah pula adalah akaun simpanan yang dipegang oleh pendeposit yang bertindak sebagai pemegang amanah untuk kepentingan penerima. Seterusnya, perkhidmatan yang disumbangkan adalah perkhidmatan profesional yang telah disumbangkan oleh seseorang di luar organisasi. Demaan aset adalah aset yang disumbangkan, terutamanya barangan seni kepada galeri. Menurut Fabozzi dan Peterson tahun 2003, risiko adalah kebarangkalian hasil yang mungkin diketahui, manakala ketidakpastian adalah di mana kebarangkalian hasil
tidak dapat diperolehi. Beralih kepada dana pelaburan, dana pelaburan adalah pelaburan dalam perkongsian terhad yang melabur dalam saham dana perlindungan, manakala dana aset yang pelbagai adalah pelaburan dalam tabung sampingan perkongsian terhad yang mengandungi pelbagai bahagian dana. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai bahagian perbelanjaan yang melibatkan beberapa definisi, iaitu definisi perbelanjaan ialah jumlah kos yang dikeluarkan untuk menjanakan hasil daripada sebahagian daripada kos aset yang perlu dihapus kira seperti susut nilai dan hutang lapuk. Perbelanjaan yang rendah dan memulangkan jumlah hasil yang lebih semampu menjadikan penjanaan sebuah organisasi mengoleh keuntungan yang berlipat kali ganda. Senang kata, perbelanjaan ini disebut sebagai modal yang dikeluarkan ataupun melibatkan beberapa perkara yang perlu dibayar ataupun dibeli untuk kegunaan organisasi. Seterusnya, terdapat 4 perbelanjaan yang diperlukan oleh Galeri Seni Nasional dibahagi kepada 4 bahagian, iaitu peralatan dan harta benda ataupun property equipment, yang mana tanah yang diduduki oleh bangunan Galeri Seni Nasional ialah diperuntukkan dan dipelihara oleh Congress of United States. Yang kedua ialah mengukur operasi, iaitu galeri ini merangkumi atau mengukur operasi persekutuan dengan sokongan persendirian, pendapatan dan perbelanjaan yang mana termasuk dalam perkhidmatan asas. Yang ketiga ialah fungsi peruntukan perbelanjaan, iaitu kos ini menjadikan pelbagai program dan aktiviti daripada sesetengah kos, termasuklah kos susun nilai, bil utiliti, penyelenggaraan bangunan, keselamatan, sistem maklumat dan lain-lain yang terletak di bawah perkhidmatan program sokongan. Yang keempat ialah pajakan komitmen, yang mana ialah galeri telah memasuki beberapa operasi pajakan untuk gudang dan juga ofis yang mana ia melibatkan sesuatu di masa depan, iaitu dilakukan sepanjang 23 April 2024. Hai dan salam sejahtera. Saya akan menjelaskan berkaitan penyata untung dan rugi. Penyata untung dan rugi merupakan ringkasan pendapatan dan perbelanjaan pada masa tertentu. Ia dapat menunjukkan apa yang berlaku di dalam butiran kunci kira-kira. Menurut Marilina dan Alice 2012, selepas aset digunakan, ia akan menjadi perbelanjaan terhadap perniagaan tersebut dan ia berlaku kerana telah melalui perbelanjaan yang dipanggil susut nilai. Selain itu, penyata untung dan rugi ini juga menunjukkan nilai dalam bentuk produk dan perkhidmatan yang dijual, sama ada dalam bentuk tunai atau kredit. Untung bersih dikenali sebagai garis bawah kerana ia adalah garis akhir dalam perakaunan pendapatan dan perbelanjaan. Secara kesimpulannya, pelabur bagi National Gallery of Art ini telah memberi perhatian terhadap penyata pendapatan kerana ia adalah gambaran yang tepat mengenai prestasi galeri tersebut dalam jangka masa tertentu. Selain itu, mereka juga memberi perhatian kepada pendapatan bersih atau garis bawah dalam mengharapkan nilai angka akan meningkat secara konsisten dari masa ke masa. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.